kepada negara, berbanding dengan pelantikan kabinet yang terdahulu. Yang saya ingin sentuhkan di sini ialah pemilihan atau pelantikan oleh Perdana Menteri seorang anggota kabinet yang di luar daripada peti undi saya kata tadi, yang mana orang ini merupakan salah seorang ahli bank, banker di Malaysia ini, yang memegang satu jawatan atau tampuk tertinggi dalam sebuah bank. Tak apalah, saya katakanlah nama bank tu ialah CIMB. Jadi ketua pegawai eksekutif bank ini yang dikenali ramai bernama Tengku Zafrul. Saya pun tak pernah kenal dia dan dia pun tak pernah kenal saya. Tetapi dalam banyak hal, saya telah diberitahu oleh peminjam bank CIMB dan juga beberapa persatuan pengguna, terutama persatuan pengguna Islam dan 4M, memaklumkan kepada saya tentang mereka yang dia dapati, dan melalui pengalaman saya juga, orang yang sama bukanlah orang yang sesuai untuk menjadi atau memegang jawatan Menteri Keuangan. Pertamanya kerana dia bukan ahli parlimen, yang kedua dia adalah pengamal bank, dan yang ketiga, orang ini tidak mesra pelanggan. Saya diberitahu bahawa Tengku Zafrul ini bukanlah orang yang mesra pelanggan. Dia tidak membantu masyarakat Melayu terutamanya yang menghadapi masalah berkaitan dengan pinjam-meminjam bank. Dan apa yang dimaklumkan kepada saya ialah beberapa persatuan pengguna yang cuba menolong pelanggan-pelanggan bank mereka telah tidak diberi akses, sama ada untuk berjumpa atau bertemu dengan dia, atau untuk berbincang, atau untuk menstrukturkan pinjaman bank, atau untuk merayu kerana rumah dirampas oleh bank dan dilelong. Masalah ini saya juga menghadapi. Kita di MAT ini, di Malaysian Arbitral Tribunal Establishment ataupun MAT, Tribunal Terbang Malaysia ni, menghadapi masalah yang sama. Di sini kita ada memberi bantuan guaman dan nasihat undang-undang kepada para peminjam bank dan juga orang ramai mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan terutamanya. Jadi dari segi pengalaman saya sendiri, beberapa surat yang saya sendiri tulis kepada Chief Executive Bank ini, Tengku Zafrul ini, tidak pernah dibalas, tidak pernah dijawab. Dan walaupun saya tekankan dalam surat itu mengenai masalah-masalah pengguna atau pelanggan bank itu sendiri yang mempunyai masalah dengan bank, tetapi dia tidak membantu. Dia tidak pernah tolong, dan pelanggan dia memberitahu saya bahawa dia juga tidak menerima sebarang balasan surat, dan tidak ada apa-apa pun yang boleh menyedapkan hati mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah dia dengan bank. Masalah ini terutamanya masalah pinjaman perumahan yang utamanya, bernilai agak tinggi juga. Dan selain daripada itu, masalah pinjam untuk membeli kereta, dan juga tanah-tanah yang dicagar kepada bank tersebut, terutama CIMB. Saya biasanya menulis surat kepada layanan bank mengenai perkara yang sama, membantu pelanggan-pelanggan bank itu juga. Tetapi apabila pihak bank tidak memberi respon, saya biasanya menulis surat kepada Menteri Keuangan direct. Pada waktu itu Lim Guan Eng adalah Menteri Keuangan. Dalam pengalaman saya, Lim Guan Eng tidak pernah menolak apa juga surat-menyurat yang saya hantar kepada dia. Bahkan dia banyak membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah pengguna ataupun pelanggan-pelanggan bank.
dia memberi arahan kepada bank, sama ada direct terus pada bank ataupun melalui bank negara, supaya pihak bank menyelesaikan masalah-masalah ini, terutama orang Melayu. CIMB tak pernah menolong orang Melayu yang sepanjang yang saya tahu. Orang minta buat struktur semula pinjaman pun tidak diberi, tidak dilayan. Bahkan dia selalu tekan suruh membayar hutang bank. Ada satu kes yang terbaru pada saya, ialah seorang pelanggan bank itu seorang accountant, seorang bekas accountant lah. Sekarang ni dah agak tua lah, dia tidak beramal lagi. Seorang accountant, isterinya meminjam wang bersama dengan dia. Dia sudah habis membayar, tapi bank CIMB masih tuntut lagi pada dia. Dan apabila dia buat rayuan tidak layan, maka dia minta saya cuba campur tangan. Apabila pihak saya yang memberi bantuan kewangan melalui MED hantar surat kepada Ketua Proyek Eksekutif CIMB dan pengurus-pengurus cawangan dia, surat itu tidak dilayan, tidak balas. Apa yang saya dapati ialah peguam bank itu, peguam-peguam runcit bank ni semua menghantar surat dengan saya, meminta nama saya dan nombor kad pengenalan saya. Bank lain tak pernah ada, hanya CIMB saja. Banyak kali dia minta, bukan sekali dua kali, dan telefon dengan saya direct, hantar surat, telefon lagi pada pegawai saya ni, Cik Zul mintakan nama dengan nombor kad pengenalan saya. Nak buat apa? Saya bukan pinjam duit dia. Jadi saya pun pelik, pegawai bank minta nama dan nombor kad pengenalan saya, tak tahu apa tujuan, sedangkan kita di sini bertindak sebagai satu badan korporat, melalui Biro Peguam Besar Korporat MED. Saya menghantar surat kepada bank-bank itu untuk mendapatkan kerjasama mereka. Tapi bukan dia memberi kerjasama, surat dia tak balas, dia telefon, dia minta kita jawab nama dengan nombor kad pengenalan. Tak munasabah, langsung tak masuk akal. It doesn't make any sense. Jadi inilah perbuatan CIMB Bank di bawah pimpinan Tengku Zafrul. Dulu Menteri Kewangan Cina tak begitu pula, banyak layan saya, sehingga ada orang yang hampir nak dibangkrupkan, dia selamatkan. Satu orang Melayu, bekas penerbit RTM, di Angkasa Puri, dah berhenti kerja lah, kena buang kerja, beli rumah di Johor Bahru. Rumah itu tidak dapat dilunaskan, dapat lunas separuh saja. Tapi saya hantar surat rayuan kepada Lim Guan Eng, Menteri Kewangan itu, dia tolong bantu, dan sampai sekarang rumah dia tak dilelong, tidak diapa, dan kerajaan melalui pihak dia punya unit perumahan dia menjemput orang itu untuk perunding, cara-cara yang wajar. Hari ini dah masuk dah berapa bulan, tiada apa tindakan pun dibuat oleh pihak Kementerian Kewangan. Jadi saya nampak perbezaan. Kalau kita melantik satu orang Melayu jadi Menteri Kewangan tapi tak membantu orang Melayu, ini sangatlah malang, berbanding dengan orang yang kita tak suka. Kita kata kita tak suka orang Cina jadi Menteri Kewangan, tengok orang Cina banyak menolong kita dalam hal-hal begini. Saya cakap terus teranglah ni, saya memberi ingatan kepada menteri ini, kalau dia tak menunjukkan wibawa dia sebagai seorang menteri kerajaan yang menteri rakyat, sepatutnya menteri rakyat, menolong rakyat, kerana dia bukan daripada kalangan wakil rakyat. Jadi mungkin pandangan dan cara-cara kerja dia mungkin agak berbeza. Kita tengoklah sendiri. Saya bukan kata nak mengentam dia ke apa-apa, tapi pengalaman saya, pengalaman pelanggan-pelanggan dia, yang juga pelanggan saya, dan juga pelanggan-pelanggan daripada persatuan-persatuan pengguna ini menunjukkan sikap dia sangat mendukacitakan. Dalam hal ini saya juga diberitahu bahawa banyak peminjam-peminjam Melayu yang tidak dapat menjelaskan pinjaman kepada CIMB Bank dibangkrupkan. Dia terus ambil tindakan mahkamah dengan sewenang-wenangnya, dibangkrupkan orang ini, walaupun orang itu merayu supaya rumah dia tidak dilelong, merayu supaya kereta dia tidak dilelong. Dia minta dijadualkan semula pun bank tak mau terima. Dan dia merayu minta beri tempoh walaupun sebulan dua pun tidak dipedulikan.
Inilah hakikatnya yang berlaku pada orang Melayu kita yang malang, yang mana bila rumah dia kena rampas, ya, dia tak ada rumah. Apa yang berlaku, ada setengah pihak ni beritahu saya mereka tidur dekat-dekat dengan stesen bas, tidur di surau-surau dekat kampung, ya, dengan muka yang malu, balik kampung pun tak ada rumah, tak ada tempat untuk dia boleh tinggal dan keluarga. Jadi masalah ini masalah yang sangat besar bagi kita orang Melayu lah, ya. Kalau tidak ada kemampuan, maka akan jadi nasib semalam itu. Saya sebagai pejuang hak asasi manusia, yang kedudukan saya juga sebagai duta antarabangsa bagi hak asasi manusia, selain daripada tugas saya di mahkamah, saya menjaga asasi manusia untuk ASEAN terutamanya lah, ya. Dalam menjalankan tugas-tugas ini saya banyak mengkaji, melihat, memantau dan membuat beberapa perisuran untuk disampaikan kepada pihak bangsa-bangsa bersatu, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia lah, kepentingan manusia sejagat.